Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini saya akan membentangkan sedikit berkaitan dengan kerja kumpulan yang diamanahkan oleh dalam subjek etika profesional. Okay, di sini apa yang kami dapat tajuk iaitu skandal YNDB, krisis kriptokrasi kerajaan Malaysia terhadap rakyat ni lah. Okay, so kami ada 4 orang ahli kumpulan. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Bizi. Nombor metik di 18310901. Yang kedua Nur Amalina binti Zulkifli. Yang ketiga Muhammad Danish Azman bin Nur Azli. Yang keempat Amirul Najmi bin Azman. Saya teruskan. So, apa yang saya dapat saya akan bawa satu topik iaitu dalam tajuk ini sebab-sebab dan punca berlakunya skandal YNDB. So, poin pertama adalah sistem pemerintahan yang tidak teratur. Okay. So, syarikat YNDB pada asalnya adalah sebuah entiti yang dikenali sebagai TIA, Terengganu Investment Authority. Okay. Iaitu Lembaga Pelamburan Terengganu. TIA ini adalah idea dari Sultan Terengganu yang mahukan pendapatan dia. Dia mahukan pendapatannya pendapatan negeri sebanyak lebih 1 bilion setahun dalam bentuk royalti minyak. Diurus dengan baik dan bukan dibelanjakan dengan bebas oleh ahli politik negeri. Okay. Salah seorang dari penasihat iaitu penasihat DIA adalah Sultan ketika itu adalah anak muda. Penasihat Sultan ketika itu adalah anak muda berbangsa Cina, iaitu berbangsa Cina dari Pulau Pinang iaitu Zhou Lu. Idea yang diberikan oleh Zhou Lu pada TIA ialah memulakan operasi pelaburan dengan saiz tabung berjumlah 11 bilion, iaitu melalui sumbangan 5 bilion daripada pihak kerajaan pusat dan 6 bilion melalui pinjaman. Okay. Pinjaman yang dilakukan tersebut akan dipinjam oleh cagaran ke atas pendapatan royalti minyak TIA tadilah, royalti minyak yang akan diperolehi oleh kerajaan negeri Terengganu dari Petronas di tahun-tahun yang akan datang lah. Tujuan yang tu bukan tu Terengganu Investment Authority tu. Okay, so namun setelah mendapat 5 bilion daripada kerajaan berlaku pertelingkahan. Kerana tadi dia kata 5 bilion daripada kerajaan pusat kan untuk pinjaman. So berlaku pertelingkahan pendapat di antara Menteri Besar Terengganu pada masa itu iaitu Datuk Ahmad Said dan ahli lembaga lain. Okay, ini kerana Datuk Ahmad Said laporkan ingin menguasai cara dana perbelanjaannya. Okay. Lepas tu ini bertentangan dengan tujuan asal penubuhannya. Mereka tak setuju mereka tak setuju dengan pengurusan TIA. Datuk Ahmad Said juga terlibat dengan pengurusan dana dan tidak setuju. Dia tidak setuju dengan tujuan tersebut dan dana tersebut diuruskan sepenuh oleh pasukan pengurusan profesional yang dikawal sedia ada oleh lembaga pengarah dan juga penasihat. Di dalam erti kata lain adalah ada 3 lapisan iaitu struktur syarikat DAI untuk memastikan dana diurus dengan baik. Pertelingkahan pendapat ini telah mengakibatkan TIA diambil oleh kerajaan pusat dan diletakkan di bawah Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan. Okey. Namanya kemudian ditukar kepada YNDB dan struktur pengurusan telah diubah supaya kuasa sepenuhnya adalah di bawah Perdana Menteri kita. Walaupun beliau hanya bertindak sebagai pengurusi lembaga nasihat YNDB sahaja. Dia ada hak lah sebab dia pengurus kan. Okay. Okay, so Perdana Menteri juga berkuasa. Dia berkuasa untuk melantik pengurusi dan ahli lembaga pengawal NDP serta mempunyai kuasa berkenaan semua keputusan perbelanjaan yang berjumlah besar. Okay, ini berbeza dengan keadaan biasa di mana kuasa tersebut adalah di dalam tangan pengurusi
lembaga lembaga pengarah syarikat. Okay, oleh kerana YNDB di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan Negara Malaysia, maka pinjaman oleh YNDB akan lebih senang dilakukan, kerana ia akan dijamin oleh kerajaan Malaysia. Oleh kerajaan Malaysia, perkara ini patut diluluskan, uh, tidak di, diluluskan tapi tidak dibincangkan oleh kabinet dan juga tidak pernah mendapat kelulusan kabinet. Uh, so memandangkan hutang YNDB ini secara rasmi dipinjam kerajaan, maka ia tidak dilaporkan kepada Parlimen. Okay, sudah tentu keadaan ini adalah sangat pelik lah. Kita akan pelik lah keadaan ini kerana hutang yang dijamin oleh pihak kerajaan sepatutnya mesti mendapat kebenaran Parlimen, terutamanya sekali jika jumlah yang terlibat itu sangat-sangat besar. So kita akan tengok lagi sebab apa masalah ini tak dibincangkan dalam perbincangan Parlimen. Ada sebab dia. So kat sini poin kedua, mempunyai hutang yang banyak. Kat sini saya akan menjelaskan sebab apa dia kat situ lah. Okay. So pengurusan YNDB mempunyai cerita tinggi untuk YNDB. Dan oleh itu memulakan dana yang banyak. Ia telah melaksanakan eksersis pengumpulan dana dengan bantuan okay, baik, maaf Okay, nak pengurusan cerita. Pelaburan menjual bond untuk mendapatkan dana yang banyak. Okey, kat sini. Okay. Ada juga ahli lembaga YNB tidak berpuas hati dengan pelaburan sehinggakan Tan Sri Beg Saleh meletak jabatan. Di situ. Okay, pelaksanaan tersebut diarah oleh penasihat YNB sendiri. Okay, untuk mendapatkan dana bagi operasi seterusnya, YNDB ni telah menggunakan perkhidmatan sebuah syarikat kewangan antarabangsa yang terkenal iaitu Golden Stage. Okay, oleh kerana YNDP mahukan wang yang banyak dengan cepat, maka Golden Stage telah menggunakan kaedah yang dilaporkan tidak mematuhi peraturannya sendiri kerana ia meletakkan Golden Stage dalam keadaan risiko yang luar biasa. Namun demikian pengurusan Golden State bagi rantau asli pada masa itu, tim Lesnar telah tidak dapat menolak prospek pulangan yang sangat lumayan hasil dari urus niaga itu. Oleh demikian, beliau telah bersetuju untuk mengatur penjualan bond YNDB yang sebanyak tiga kali ganda oleh Goldman Sachs pada tahun 2012 hingga 2013 dengan jumlah USD 6.5 bilion. Okay, satu laporan yang mengatakan bahawa Goldman Sachs telah mengawal keuntungan dalam bentuk fee, komisen dan lain-lain kepada sebanyak USD 593 juta iaitu 1.91% daripada mendapat pulangan pada kadar 5% daripada jumlah usaha tersebut. Okay, kadar bunga yang dikenakan oleh pinjaman jumlah kadar bunga
Sebenarnya kadar bunga yang dikenakan dalam pinjaman jumlah 6.5 bilion tersebut juga sangat mahal, iaitu 5.9% jika dibandingkan dengan kadar 3% yang dikenakan pada pinjaman oleh pihak kerajaan secara langsung. Okey. Oleh itu ramai yang mempersoalkan kenapa YNDB membayar komisen dan interest, iaitu bunga lah, interest bagi interest di atas pinjaman yang dipinjam oleh kerajaan Malaysia. Okay, sebenarnya pihak Golden Sachs sendiri telah menyiasat urus niaga luar biasa tersebut. Tim Lazarus telah meletakkan jawatan. Ia adalah berkaitan dengan tindakan Lesnar yang tidak mematuhi peraturan Golden dengan membekalkan satu surat referral kepada sebuah firma kewangan lain berkenaan Johor lah, ada berkaitan dengan Johor tu. Hutang YNDB juga diperolehi kepada sumber yang diaturkan beberapa bank, iaitu Deutsche Bank dan JP Morgan. Menurut laporan PSC pada ketika 2016, Januari 2016, pada PSC yang dibentangkan pada bulan April 2016, jumlah hutangnya meningkat menjadi hampir 50 bilion, RM50 bilion pada bulan Januari 2016. Start saja Januari 2016 tu hutang semakin meningkatlah kat situ. Salah satu sebab kenapa hutang YNDB meningkat dengan cepat adalah kerana ia tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk membayar bunga atau interest. Hutangnya mengikut jadual yang telah ditetapkan dengan penghutang. Sebagai contoh, menurut laporan PSC yang telah menjelaskan bunga atau interest atas tanggungan YNDB antara tempoh 1 April 2014 hingga 31 Mac 2015 adalah sebanyak 3.3 bilion. Inilah jumlah yang amat besar lah, sangat-sangat besar. Oleh itu YNDB telah terpaksa berhutang untuk memperoleh dana untuk membayar bunga atau interest tersebut. Dari itu YNDB juga dilaporkan terpaksa menjual aset berjumlah USD 1 bilion bersamaan dengan RM3.7 bilion untuk menjelaskan hutangnya kepada sebuah bank daripada Jerman. Telah menghutang dia terpaksa menjual aset untuk menjelaskan hutangnya lah. Akibat daripada FSR ni, maka YNDB telah beranggap oleh pakar industri kewangan sebagai sebuah syarikat yang sangat-sangat masalah lah. Okey. Bahkan bekas Menteri Jawatan Menteri JPM Datuk Seri Wahid Omar semasa masih bertugas sebagai Menteri pernah mengaku bahawa cara YNDB beroperasi adalah tidak unsustainable lah, tidak mampan lah, kerana ianya menggunakan kaedah modal yang rendah tapi hutang yang begitu banyak. Itu. So persoalannya kat sini, bagaimana BNM membenarkan YNDB berhutang dengan begitu banyak daripada institusi kewangan luar negara. So kat sini menjelaskan bahawa kerana kebenaran mutlak terhadap permohonan untuk mendapat pinjaman yang banyak daripada sumber luar negara adalah di tangan Kementerian Kewangan Malaysia. Oleh yang demikian, tidak heranlah kenapa urus niaga ini boleh dilakukan dengan senang kerana Menteri Kewangan juga adalah orang yang paling berkuasa di YNDB, iaitu sebagai pengerusi lembaga penasihat. So, Menteri Kewangan sini yang meluluskan BNM untuk membuat pinjaman kepada pihak luar, agensi luar untuk dapatkan duit dan situ. So kat situ, maka lepas dah dapat diluluskan pinjaman tersebut dengan hutang terlalu banyak, dan YNDB tak dapat membayarnya secara ikut daripada jadual yang ditetapkan. Okay, so kat situ saja saya menjelaskan berkaitan dengan sebab punca berlakunya krisis skandal YNDB ni lah. Okay, so minta maaf salah silap saya. Apa yang berkurang memang daripada saya sendiri. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya sendirilah. Okay, so kat sini saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Nazmi bin Azman, nombor metrik D183111045.
InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tajuk, iaitu tajuk yang telah diberikan oleh kepada kumpulan kami, iaitu saya akan menerangkan bahagian yang telah diberikan kepada saya, iaitu persoalan apa yang perlu dibincangkan. Tajuk kumpulan kami ialah 1MDB, iaitu persoalan yang saya akan, jawapan yang saya akan berikan kepada persoalan adalah apakah yang berlaku, berikan kronologi mengikut masa. Okay. Iaitu 1MDB ialah sejarah 1MDB. 1MDB ialah bermula sebagai badan kuasa pelaburan Terengganu, iaitu sebuah tabung kekayaan berdaulat yang bertujuan untuk memberi pembangunan ekonomi kepada negeri Terengganu untuk jangka masa yang panjang dan melestarikan sosioekonomi rakyat Terengganu secara amnya. Iaitu 1MDB telah ditubuhkan pada 2008 dan kemudiannya dinaik taraf kepada koperasi perbadanan diberi nama iaitu One Malaysia Development Berhad pada Januari 2009. Dalam pemberitahuannya pada 22 Julai 2009, Perdana Menteri Malaysia iaitu Najib Razak berkata keputusan untuk memperbesarkan peranan TIA kepada entiliti persekutuan dibuat untuk menambah baik nilai keberhasilan jika dibandingkan dengan faedah dalam sesebuah negeri sahaja. Okey. Apa yang perlu difokuskan dalam 1MDB ialah 1MDB memberi fokus kepada projek pembangunan strategik, khususnya dalam urusan pembangunan sumber daya tenaga, estet pelancongan dan agroperniagaan. Pada 30 September 2009, 1MDB dan rakan strategiknya Petro Saudi International Limited mengisytiharkan pemeteraian syarikat usaha sama bernilai $2.5 bilion dengan memfokuskan sasaran pelaburan asing dari Timur Tengah ke Malaysia. Berikutan itu, pada 11 Januari 2010, 1MDB telah menandatangani perjanjian usaha sama di antara State Grid Corporation of China dengan fokus untuk mengawal pelbagai projek tenaga di koridor tenaga diperbaharui Sarawak dan berperingkat menjadi pelabur terbesar dalam projek skor. Pada 18 Januari 2010 pula, 1MDB telah menandatangani perjanjian usaha sama dengan Abu Dhabi Future Energy Company bagi menerokai projek pelaburan dan teknologi bersih, termasuk membina bandar karbon pertama di Malaysia. Itu. Dan akhir sekali, pada 21 Mei 2010 telah dilaporkan 1MDB telah akan turut serta dalam pembangunan kawasan Tun Razak Action, iaitu sekeping tanah berkeleluasan 34.4 hektar di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur bersama dengan Mubadalah Development Company. Walau bagaimanapun, majlis perasmian pecah tanah yang diadakan pada 29 Mei 2010 telah dibatalkan dan ditunda di akhir waktu. Dalam ucapan pembentangan rancangan Malaysia ke-10, Perdana Menteri Najib Razak menyifatkan projek KLIFD dan Bandar Malaysia adalah dua projek utama awam swasta yang akan memacu agenda transformasi negara. Okay, kemudian siapakah yang terlibat dalam isu 1MDB? Isu 1MDB ni adalah satu kes yang pernah berlaku di Malaysia dan ia adalah satu kes yang turut melibatkan pihak-pihak tertentu dalam bahagian pentadbiran dan pemerintah. Okay. Pihak yang jelas terlibat dalam penyiasatan sehinggalah ke hari ini iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, kemudian pemimpin Barisan Nasional Malaysia, yang ketiga Kerajaan Malaysia. Okay, syarikat 1MDB ni ataupun syarikat Satu Malaysia Development Berhad ni bertujuan untuk menjaga dana rakyat dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebajikan negara dan rakyat. Okay. Yang pertama, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan dalang utama dalam
eksploitasi ataupun dalam membulut dana-dana awam untuk kepentingan peribadi. Kemudian Kerajaan Malaysia dan pemimpin Barisan Nasional Malaysia. Kerajaan Malaysia dan pemimpin Barisan Nasional Malaysia ni adalah konco-konco. Segelintir pada mereka adalah konco-konco yang menyokong kuat, yang membantu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam membela ataupun dalam melakukan kegiatan penyalahgunaan kuasa ini. Okey, kegiatan ini mula dibongkar sejak PRU Mac 2017 memandangkan pada ketika itu Barisan Nasional Malaysia telah kalah dalam PRU, dan pada ketika itu juga kegiatan yang telah disimpan selama ini selama bertahun-tahun akhirnya dibongkar oleh penguat kuasa. Begitu banyak kes pecah amanah dan pengubahan duit haram, malah kes suap, penyelewengan untuk kepentingan diri mereka dan langsung mengabaikan kepentingan masyarakat. Okey, kemudian implikasi terhadap pihak yang terlibat. Okey, yang pertama dari segi ekonomi, semestinya nilai mata wang negara merosot. Apabila berlakunya penyalahgunaan kuasa ataupun penyelewengan, semestinya harga barang ataupun harga pasaran semakin meningkat. Namun, nilai mata wang negara semakin merosot disebabkan tiada perubahan ataupun tiada keuntungan. Kemudian jenayah, rasuah, hutang dan penyelewengan. Rasuah disebabkan ini sistem birokrasi dalam politik bahagian pentadbiran jemaah menteri. Salah seorang menteri dilucutkan daripada jemaah menteri. Kemudian hutang disebabkan konsep ataupun sistem yang salah digunakan dalam syarikat YMDB tu. Syarikat YMDB lebih menggambarkan konsep hutang, lebih banyak berhutang daripada lebih banyak mengeluarkan modal. Dengan seperti yang berlaku pada pihak organisasi yang menguruskan dana-dana awam yang lain seperti tabung haji atas isu pembelian tanah TRX, dan KWSP pula atas isu pelaburan lokasi, tak silap saya. Okey, kemudian undang-undang hukuman dan denda dikenakan ataupun dikuatkuasakan oleh pihak penguat kuasa seperti SPRM, PDRM dan mahkamah. Okey, kemudian politik, birokrasi pemimpin goyah. Birokrasi pemimpin ni seperti salah satu kes di Jemaah Menteri, salah satu menteri wujudkan jawatan daripada Jemaah Menteri secara tiba-tiba disebabkan perselisihan pendapat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada ketika itu. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Denish Izman, nombor matrik D18210690. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang 1MDB. Kemasukan aktif 1MDB dalam projek mega multi-billion ringgit seperti di Tun Razak Exchange. Walaupun 1MDB dilihat masih mentah atau baru, dalam erti kata penubuhan telah mendapat kritikan hebat dari Pakatan Rakyat. Ketua Perbankan Malaysia yang juga ahli Parlimen Pematang Pauh Anwar Ibrahim secara terbuka telah menyoal kewibawaan dan nilai tauliah yang dimiliki oleh syarikat beliau. Maafkan saya.
beliau memberitahu Parlimen bahawa rekod syarikat 1MDB tidak memiliki alamat syarikat dan tidak mengambil sebarang pengaudit kewangan. Beliau juga bertanya bagaimana Perdana Menteri boleh memberi kebenaran kepada rakyat kepada syarikat untuk menjalankan projek mega seperti ini. Janaan perolehan RM425 juta ringgit antara tanggal 25 September 2009 dan 31 Mac 2010 telah meningkatkan kritikan pedas dan kontroversi tentang tahap ketulusan akaun kewangan 1MDB. Ahli Parlimen Petaling Jaya Tony Puan menanyakan soalan sama ada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang juga sebagai pengerusi lembaga penasihat 1MDB ada memberi suntikan aset kepada 1MDB dari wang kerajaan yang disalurkan dalam bentuk hak milik tanah kepada syarikat. Pada sesi Parlimen Oktober 2010, 1MDB memberikan penjelasan bahawa akaun syarikat telah diaudit penuh dan dimanterai tanda tangan oleh KPMG dan ditutup pada 31 Mac 2010. Menilai dan menganalisis kertas kerja dan menyediakan saranan pencukaian kepada 1MDB. 1MDB telah diminta 6 bulan tambahan dalam laporan tahunan bermaksud untuk difailkan dalam Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM pada 30 September 2013. Pada masa itu, pertukaran 3 auditor akaun sejak tahun 2009 telah menimbulkan keraguan muhasabah. Walau bagaimanapun, 1MDB kemudiannya telah memberikan maklumat penuh berkenaan informasi asas syarikat termasuk alamat berdaftar kepada SSM seperti yang diwajibkan dalam Undang-Undang Malaysia. Syarikat mempunyai laman sesawang tersendiri iaitu www.1mdb.com.my. Pemindahan hak milik lapangan terbang Sungai Besi telah berlangsung pada 21 Jun 2011 di mana Bandar Malaysia akan dibina di situ. Suatu kawasan pembangunan integrasi antara komersial, penempatan dan persekitaran hijau berteknologi tinggi. Telah dilaporkan 1MDB mempunyai hutang purata berjumlah RM42 bilion menyebabkan bon-bon yang dikeluarkan oleh pengeluar akan diturun taraf sebagai status leceh menurut penarafan agensi seperti Standard & Poor. Ia juga telah dilaporkan bahawa Kabinet Malaysia menolak suntikan tunai RM3 bilion untuk menyempitkan pilihan bayaran hutang 1MDB pada masa kini. Walau bagaimanapun, Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah berkata kerajaan telah menyunting dana sebanyak RM950 juta kepada Satu Malaysia Development Berhad 1MDB. Sebahagian kredit tersedia. Beliau menyifatkan dana berkenaan sebagai kredit tersedia untuk membantu menyelesaikan masalah aliran tunai 1MDB secara sementara sebelum syarikat itu membuat tawaran awam permulaan IPO yang dijangka pada September 2015. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.